Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Ain Nabila dan ini berita AADK edisi 16 Ogos 2021. Antara tajuk utama edisi ini, KDN aktifkan semula program MM2H mulai Oktober. Klien di 6 puspen terima suntikan vaksin COVID-19. 30 warga LPPKN Sarawak sertai program tekad sektor awam. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H akan diaktifkan semula bermula Oktober depan setelah lebih setahun program itu dibekukan susulan pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz berkata, pembukaan semula program itu dibuat dengan 10 syarat yang lebih ketat. Datuk Wan Ahmad Dahlan berkata, peserta yang ingin memohon perlu mempunyai simpanan tetap sekurang-kurangnya RM1 berbanding RM300,000 yang ditetapkan sebelum ini dan pendapatan luar negara sebanyak RM40,000 sebulan. Katanya, peserta juga perlu bermustatin selama 90 hari secara kumulatif bagi memastikan mereka benar-benar berbelanja dan menyumbang kepada ekonomi negara. Tambah beliau, perkara itu dikendali Jabatan Imigresen dengan menetapkan syarat umur 35 hingga 49 tahun dan 50 tahun ke atas dengan pemilihan peserta yang benar-benar berkualiti dan mempunyai kerjaya yang tetap. Kerajaan akan memperkenalkan kategori umur 35 tahun sehingga 49 tahun bagi tujuan memilih peserta yang benar-benar berkualiti, yang lebih stabil dari segi pendapatan dan mempunyai kerjaya tetap. Syarat ini diperkenalkan selaras dengan peredaran masa dan melihat kepada kejayaan program seumpama program MM2H yang memberi kesan limpahan ekonomi kepada negara jiran iaitu Thailand dan Filipina. Dalam pada itu, Datuk Wan Ahmad Dahlan berkata tempoh PAS lawatan sosial jangka panjang MM2H adalah 5 tahun dan boleh dilanjutkan selama 5 tahun atau seterusnya selagi peserta berminat tertakluk kepada syarat permohonan berbanding 10 tahun sebelum ini. Jelas beliau lagi, syarat mengenai aset juga ditambah baik apabila pemohon dikehendaki membuktikan memiliki aset cair sebanyak RM1.5 juta berbanding maksimum RM500,000 sebelum ini. Dalam perkembangan sama, Wan Ahmad Dahlan berkata selaras dengan kemudahan dan keistimewaan yang diberikan, kadar fee PAS dinaikkan selain peserta akan dikenakan charge fee proses. Sementara itu, mengenai kegusaran ramai tentang lambakan warga asing sekiranya program MM2H ini dibuka semula, beliau berkata kerajaan menetapkan siling bilangan peserta pada satu-satu masa tidak melebihi 1% daripada jumlah warga negara Malaysia. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan bahawa hanya peserta yang berkelayakan dan tidak mempunyai rekod kesalahan jenayah akan dibenarkan untuk menyertai program ini. Setakat ini, Jabatan Imigresen menerima 1,000 permohonan dengan warga negara China, Jepun, United Kingdom dan Bangladesh teramai. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bertemu kembali. Agensi Antirada Kebangsaan atau AADK mengambil tanggungjawab dalam membantu kerajaan untuk mencapai imuniti kelompok menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Perkara itu dilaksanakan dengan membantu semua klien di bawah tanggungjawab AADK untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sehingga hari ini, klien di 6 Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN telah mendapat suntikan vaksin iaitu PUSPEN Jeli Kelantan, PUSPEN Papar Sabah, PUSPEN Kuching Sarawak, PUSPEN Sepang Selangor, PUSPEN Jerantut Pahang dan PUSPEN Sungai Besi Kuala Lumpur.
Program outreach vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Puspen Jeli berjaya melengkapkan kedua-dua dos suntikan membabitkan seramai 212 orang klien. Suntikan dos pertama vaksin diterima pada 31 Mei dan 1 Jun manakala suntikan dos kedua pula selesai diberikan pada 22 Jun lalu. Program itu dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Jeli dengan sokongan seramai 13 orang petugas kesihatan. Di Puspen Jerantut pula, seramai 91 orang klien daripada 95 orang kini lengkap suntikan vaksin bagi kedua-dua dos. Dos pertama dilaksanakan pada 19 Julai manakala dos kedua pula selesai pada 9 Ogos lalu. Perkara itu selaras dengan saranan kerajaan bagi mencapai imuniti kelompok menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dilakukan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Jerantut. Bagaimanapun, baki 4 orang klien lagi masih belum menerima sebarang suntikan susulan kemasukan mereka adalah selepas daripada tarikh janji temu suntikan vaksin. Seramai 112 klien di Puspen Kuching telah menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program outreach vaksinasi bersama Klinik Kesihatan Petrajaya Kuching, Sarawak. Semua berkenaan dengan program outreach Klinik Kesihatan Petrajaya bersama dengan Puspen Kuching yang mana telah kita jalankan baru-baru ini pada 30 hari bulan Julai 2021 yang mana program ini diketuai oleh Dr. Maziah Ishak daripada KKPJ Petrajaya Kuching dan antara pengisian program tersebut adalah pemberian vaksin kepada klien-klien di Puspen Kuching di mana seramai 101 orang klien Puspen Kuching telah menerima vaksin dos yang pertama. Daripada jumlah itu, seramai 101 klien menerima dos pertama vaksin pada 30 Julai lalu manakala 11 klien lagi lengkap kedua-dua dos suntikan vaksin pada 2 Ogos 2021. Sementara itu, janji temu dos kedua bagi 101 klien ditetapkan pada 20 Ogos depan. Itu amat pentinglah program imunisasi ini tadi, pemberian vaksin ini tadi diberikan kepada semua rakyat Malaysia khususnya lah dan kita amat berharap juga semoga dengan jalinan kerja ini tadi program outreach seperti ini dapat diteruskan oleh pihak KKM dalam usaha untuk menggalakkan semua rakyat khususnya mendapat imunisasi vaksin ini. Bagi Puspen Sepang pula, kesemua klien iaitu seramai 87 orang telah menerima suntikan pertama vaksin pada 3 dan 4 Ogos lalu dengan kerjasama PKD Sepang. Bagi dos kedua pula, kesemua mereka dijangka akan menerima suntikan tersebut pada 23 dan 24 Ogos depan. Di Puspen Papar, Sabah, seramai 304 daripada 316 klien AADK menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu, 303 klien menerima suntikan pertama vaksin pada 7 Ogos lalu manakala seorang klien telah lengkap kedua-dua dos suntikan sebelum dimasukkan ke pusat berkenaan. Janji temu bagi suntikan dos kedua pula dijadualkan akan diberikan pada 28 Ogos ini. Sementara itu, baki 12 orang klien lagi masih tidak menerima vaksin atas beberapa faktor tertentu termasuk akan dibebaskan dalam masa terdekat, tidak mencapai umur 18 tahun dan sedang menjalani hukuman di penjara. Usaha tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Papar menerusi 28 orang termasuk doktor, pegawai dan kaki tangan kesihatan. Di Puspen Sungai Besi, Kuala Lumpur pula, proses suntikan dos pertama vaksin berjalan lancar pada 11 Ogos lalu membabitkan seramai 120 klien AADK. Manakala, seorang lagi masih belum menerima suntikan berkenaan atas masalah tertentu. Dalam pada itu, suntikan dos kedua pula dijadualkan akan diberikan pada 1 September depan. So seperti yang kita dapat lihat hari ini adalah hari pemberian vaksin kepada semua klien. Ini adalah pemberian dos yang pertama melibatkan tim daripada PKD Seras. Total klien yang kita bagi pada hari ini adalah seramai 120 orang. Lebih kuranglah plus minus. Dan bagi penerimaan klien untuk vaksin ini, setakat ni kita ada 120 orang yang menerima. Jadi apa yang kami buat melalui tim perubatan dan juga bantuan daripada pengarah Puspen sendiri, kami daftarkan mereka secara manual lah, melibatkan borang dan
apabila mereka keluar daripada puspen nanti, pihak PKD akan daftarkan di dalam MySejahtera mereka lah. Kita ada kad yang kita beri kepada mereka yang menyatakan diorang telah lengkap dos vaksin nanti apabila diorang bebas lah. Apapun pada kami berasa banggalah sebab kami daripada 121 klien, 120 orang yang menerima vaksin. Jadi pada tahap penerimaan vaksin klien kami berada di tahap yang agak tinggilah sebenarnya. Yang kami harapkan daripada pemberian vaksin ini, seperti yang kita tahu, pihak kerajaan memberikan vaksin ini kepada semua rakyat adalah untuk kita mencapai herd immunity itu. Jadi pada pihak kami, pada komuniti kecil kami ini, kami harapkan ada immunity lah. Kami terlindunglah daripada COVID-19 ini. Program itu dilaksanakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Ceras dengan sokongan seramai 9 orang petugas kesihatan. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bertemu kembali. Seramai 30 peserta membabitkan kaki tangan klinik Nur Sejahtera, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara atau LPPKN Sarawak menyertai program tempat kerja bebas dadah tekad sektor awam. Ketua AADK Daerah Sibu, Mohamed Tumi berkata, program tersebut merupakan salah satu program pencegahan pendidikan kepada penjawat awam bertujuan memberi pengetahuan, kefahaman dan kesedaran tentang bahaya dadah serta kesan terhadap kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Muhammad memberitahu langkah itu dilaksanakan bagi memastikan penyampaian kempen kesedaran dan pencegahan dadah lebih berkesan khususnya kepada golongan sasar. Menerusi program itu juga, beliau berkata semua peserta turut didedahkan dengan kemahiran dalam mengendalikan penjawat awam yang terlibat dengan penyalahguna dadah. Katanya, usaha itu secara tidak langsung dapat membantu kerajaan bersama mencegah penyalahguna dadah dalam kalangan penjawat awam sekaligus mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, selamat dan bebas daripada ancaman negatif itu. Turut sama dalam menjayakan program yang diadakan secara maya itu ialah pengarah LPPKN Sarawak, Syahriah Saharum, penolong pengarah LPPKN Sarawak, Josephine Anak Celestine Usah dan pegawai AADK Daerah Sibu, Awang Syawal, Awang Adam. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Segmen Hero Kita yang mengisahkan tentang pengalaman dalam mengharungi kepulihan yang dibina menutup tirai berita AADK kali ini. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang ditetapkan kerajaan. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube Mr. AADK. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sempena Hari Anti Dadah Sedunia, di sini aku mengambil kesempatan untuk berkongsi sedikit kisah hitam dalam hidupku. Selama 16 tahun aku terjebak di dalam dunia penagihan dadah, sebuah dunia yang gelap dan penuh penderitaan. Seluruh hidupku hampir musnah. Aku dicaci, dihina oleh masyarakat. Hampir kehilangan keluarga tersayang. Aku sedar jalan yang aku ambil adalah salah. Tetapi sekali terjebak dalam dunia penagihan dadah, jalan untuk kembali ke jalan yang benar adalah amat sukar. Aku tercari-cari jalan untuk kembali. Bertahun lamanya masih tidak kutemui. Akhirnya, kutemui jalan itu di AADK. Melalui program terapi pemulihan yang dijalankan di AADK, kini aku kembali menjadi insan yang normal. Sudah menghampiri 16 tahun aku menjadi insan yang normal.
Keluarga tersayang kembali menyayangi aku. Masyarakat tidak lagi mencaci menghina aku. Aku diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Malah mereka berbangga dengan aku kerana berjaya keluar dari masalah penelitian dada. Kini aku hidup bahagia di samping keluarga tercinta. Terima kasih seluruh AADK AMNA, khususnya kepada beberapa kaki tangan AADK yang telah banyak membantu, terutamanya di AADK Polisan. Terima kasih kerana membantu aku. Terima kasih kerana menyedarkan aku. Terima kasih kerana support aku. Terima kasih atas segalanya. Buat sahabat-sahabatku yang masih di dalam dunia khayalan, sedarlah, bangunlah, bangkitlah. Ingat, dadah bukan jalan penyelesaian masalah. Dadah hanya menuju kehancuran dan kemusnahan. Dadah hanya pembawa masalah. Sekian sedikit perkongsian dari aku. Harap perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Maafkan aku jika aku tersilap atau tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.